Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai ke episod yang ketiga. Alhamdulillah juga kita telah masih berada di bulan Ramadan. Saya harap anda semua masih mempunyai stamina yang sama, tenaga yang sama, dan juga masih mempunyai keinginan dan juga kehendak untuk meneruskan plan amalan kita, ibadat kita sepanjang bulan Ramadan ini. Dan saya doakan segala amalan, segala ibadat yang kita lakukan sepanjang bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pada episod kali ini, seperti yang saya sebutkan awal tadi, kita akan teruskan ke episod yang ketiga. Saya nak mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Surah Rum ayat 47. Terjemahannya adalah, sememangnya menjadi tanggungjawab kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini memberikan kepada kita jaminan. Ayat ini memberikan kepada kita satu janji yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tanggungjawab kepadanya, ataupun menjadi satu kepastian, ataupun menjadi satu benda yang pasti akan berlaku. Allah akan bantu kita. Ini maksud dalam ayat ini. Dan sebuah hadis yang lain yang saya akan kongsikan kepada anda, yang mana berbunyi, Nabi bersabda, sungguhnya Allah telah kecilkan kepadaku bumi, maka aku dapat melihat seluruh tempat di sebelah timur dan sebelah baratnya, dan umatku akan mendapat kekuasaan di seluruh tempat yang aku melihat. Maksud pada hadis ini ialah baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Taala, di mana baginda dapat melihat seluruh bumi ini. Dan erti kata lain, bumi ini nampak kecil di hadapan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditekan dalam hadis ini, Nabi dapat melihat di sebelah timur dan sebelah barat. Erti kata lain, Nabi dapat melihat seluruh tempat di atas muka bumi ini. Dan Nabi kata apa? Aku dapat melihat seluruh tempat yang aku dapat lihat ini di atas seluruh bumi. Umat Islam mendapat kekuasaan. Maksudnya umat Islam di tahap kecemerlangan, kemenangan, yang mana mereka menguasai bumi. Nak katanya bahawa ketika itu umat Islam telah menang, telah terlepas daripada penindasan dan juga penjajahan dan juga kezaliman. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis sahih ini, daripada nas Al-Quran yang telah kongsikan kepada anda, seolah-olah nak kata bahawa kita ini pasti akan menang suatu hari nanti. Kita ini pasti akan terlepas daripada segala bentuk penjajahan, kezaliman, penindasan dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti tertanya-tanya, kenapa sehingga hari ini umat Islam masih ditindas? Kenapa sampai hari ini umat Islam masih dizalimi? Kenapa sampai hari ini ramai umat Islam di Palestin, di Syria, di Kashmir, di Uyghur dan banyak lagi tempat masih lagi dalam keadaan yang teruk? Mereka ini dizalimi, ditindas, dijajah oleh penjajah dan penguasa yang zalim. Kenapa? Sedangkan ayat ini telah memberikan kepada kita jaminan bahawa Allah akan membantu kita. Okey. Di manakah bantuan Allah tersebut? Di manakah kemenangan yang Allah janjikan? Di manakah atau bilakah akan berlakunya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, yang mana umat Islam akan menguasai seluruh bumi ini? Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiada masalah sekiranya minda kita tertanya-tanya, okey, bila bantuan Allah dan sebagainya. Sedangkan dalam ayat Al-Quran yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wadh-dharra hatta yaqula rasulul mu'minun mata nasrullah. Terjemahan ayat ini, adakah kamu akan berfikir, kamu akan masuk syurga sedangkan kamu masih belum ditimpa seperti orang-orang sebelum kamu? Dan sehingga berkata Rasul dan orang beriman, hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, di manakah bantuan Allah? Jadi untuk menyelesaikan kekeliruan ataupun pertanyaan yang berlaku dalam minda kita semua, saya ingin berikan kepada anda beberapa hakikat, beberapa jawapan untuk persoalan yang
yang ditimbulkan. Yang pertama, bahawa kita semua ini, anda, saya, rakan-rakan yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mengaku bahawa Allah adalah Tuhan yang satu dan tiada selain darinya yang layak disembah, kita semua ini harus ada akidah, baseline. Okay, memang ini adalah red line yang kita tak boleh nak langgar, iaitu kita semua wajib percaya bahawa kita ini akan dibantu Allah Ta'ala. Lambat ke, cepat ke, terlalu lambat ke, terlalu lama ke, ini adalah janji Allah. Bila Allah kata ini janjinya, dalam ayat Quran yang saya sebutkan tadi, dalam banyak lagi ayat-ayat yang lain. Okay, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Ini adalah janji Allah. Dan kalau kita yang sedang diuji ketika ini, kalau kita yang sedang ini ditindas, sebagai contoh saya ni orang Palestin, saya percaya Allah tak akan bantu saya. Allah dah tak nampak dah saya ni bukanlah hamba yang Allah nak tolong lagi. Akidah kita dalam bahaya. Ini adalah janji Allah Ta'ala bahawa orang-orang beriman, orang-orang Islam yang beramal soleh, yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, mereka ini akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Lambat ke, cepat ke, lama ke, ia tetap dibantu oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Tapi persoalannya, di mana bantuan Allah kan? Kalau kita lihat hari ini di Palestin sebagai contohnya, dalam perang 67, perang 48, Nakbah, Naksa, Sabra Syatila, dan pembunuhan Masjid Al-Ibrahimi, di mana orang Islam dibunuh beramai-ramai ketika solat subuh. Di manakah bantuan Allah ketika itu? Penting nak jawab. Macam mana nak jawab soalan ini? Tuan-tuan, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu susuk tubuh yang dijanjikan Allah Ta'ala untuk masuk ke syurga, dan juga para sahabat yang lain, 10 para sahabat mubasysyirin bil jannah, yang telah diberikan berita gembira bahawa mereka ini pasti akan masuk syurga. Ketahuilah kebanyakan mereka ini mati dibunuh. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, ketika baginda hidup di atas muka bumi ini, baginda sendiri menghadapi pelbagai ujian, baginda sendiri menghadapi kelaparan, baginda sendiri menghadapi ancaman bunuh, baginda sendiri menghadapi kematian kekasih-kekasihnya, isterinya, pakciknya, datuknya, sahabat-sahabatnya. Ini kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ketika mana umat Islam berada di Mekah, mereka ini dijajah, mereka ini ditindas, mereka ini dizalimi, sehingga kan diceritakan dalam buku-buku sirah, mereka ini sehingga kan terpaksa makan kulit-kulit kayu pokok, terpaksa makan rumput. Sebab apa? Mereka ini dipulau oleh penduduk Quraisy. Oleh itu, apa yang saya ingin bawakan, poin maklumat yang saya ingin berikan kepada anda, bahawa kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti masuk syurga, dan mubasysyirin bil jannah, para sahabat yang confirm masuk syurga pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kita ini lagi-lagilah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran banyak kali Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk syurga, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mereka ini beriman, dalam masa yang sama mereka ini juga diuji. Contohnya dalam kisah Al-Buruj, yang mana Allah sebut Ashabul Buruj, yang mana Allah sebut dalam surah Al-Buruj, wama naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan mereka ini tidak marah dan menyeksakan orang-orang beriman itu, melainkan kerana orang-orang beriman itu berkata Allah Maha Berkuasa lagi Maha Terpuji. Dan ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dan adakah kamu patut menyangka bahawa kamu akan masuk syurga
padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka ini telah ditimpa kepapaan, iaitu kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkata Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Jadi ini kisah Rasul dan orang-orang beriman bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita ini, yang mana banyak dosa-dosa kita yang perlu dihapuskan. Okey, seperti mana yang disebutkan hadis-hadis di mana Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurga, yang mana kedudukan kita dalam syurga ini tinggi, tetapi untuk memastikan mendapat tempat yang tinggi dalam syurga itu, Allah akan uji kita. Allah akan berikan kepada kita musibah supaya kita bersabar dan beramal soleh sampailah kita di tahap yang tinggi. Saya tak berapa ingat nas ataupun matan hadis tersebut, tetapi ia disebut dalam sebuah hadis sahih. Dan kalau kita lihat sepanjang zaman, apabila zaman Rasulullah SAW dan juga seterusnya zaman-zaman khilafah, mereka ini tidak berakhir begitu sahaja selepas mereka sabar daripada musibah-musibah yang ditimpa mereka. Kalau kita lihat apabila zaman Rasulullah SAW, mereka bersabar daripada ujian yang mereka kena, mereka berperang, mereka tabah, cekal, dan apa akhirnya? Mereka berjaya membuka kota Mekah. Mereka berjaya untuk membina negara Islam yang pertama, yang mana yang wujud di atas muka bumi, iaitu kota Madinah. Begitulah kan dengan zaman-zaman seterusnya. Umat Islam sepanjang kurun, sepanjang zaman, apabila mulanya kehidupan mereka, mereka dalam keadaan ditindas, dizalimi dan juga dijajah oleh penjajah, diserang dan sebagainya. Tetapi disebabkan kesabaran mereka, kecekalan mereka, keutuhan mereka, akhirnya mereka ini berjaya juga untuk menang. Jadi apa yang saya ingin beritahu kepada anda, bahawa janji Allah untuk kita menang itu pasti, tetapi ada prosesnya. Walaupun kita ini tidak melakukan dosa besar, tapi kita ada dosa-dosa kita, jangan kata kita tidak uji. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun diuji, dan bagi itu maksum, apatah lagi kita, sudah tentu lagilah akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu perkara yang saya ingin kongsikan kepada anda, bahawa kehidupan kita ini, sepanjang kehidupan kita ini adalah diuji. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dalam Quran bahawa kita ini akan diuji, di mana firman Allah Ta'ala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan kathira. Dan sungguhnya kamu akan diuji pada harta benda kamu dan diri kamu, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dan pada itu, wa in tasbiru wa tattaqu, dan sekiranya kamu bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, dan sungguhnya itulah daripada sifat orang-orang yang azmil umur, ulul azmi. Jadi ketahuilah bahawa sepanjang mana kita hidup, kita akan diuji. Dalam masa yang sama, kita juga akan diberikan kemenangan, dan seterusnya kita akan diuji semula, kemudian kita akan diberi kemenangan ataupun bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah dunia tempat kita diberi balasan, diberi ujian. Okey. Dan apabila kita mati, once kita dah mati, maka tamatlah segala ujian dikenakan kepada kita. Sebab bila kita mati, kita akan masuk darul jaza, iaitu tempat pembalasan. Jadi penonton yang dikasihi oleh Allah SWT, kalaulah kita selesai satu ujian, dibantu oleh Allah SWT, tapi kita masih hidup, ketahuilah bahawa akan ada lagi ujian yang lain. Okey, akan ada ujian lain, dan kita sabar, kita utuh, kita cekal dan sebagainya, Allah bantu kita, dan kita selesai masalah tersebut, kita akan ada lagi masalah yang lain. Sebab apa? Selagi mana kita kat dunia ini, kita adalah di darul ibtila, di tempat di mana kita diuji. Okey, dan pada akhirnya kita punya main matlamat, objektif kita adalah untuk jauh daripada azab api neraka. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan sesiapa yang berjaya untuk menyelamatkan dirinya daripada azab api neraka dan masuk syurga, faqad faz, itulah
kejayaan. Okey, dan saya rasa itu sahaja perkongsian pada hari ini. Semoga anda semua dirahmati Allah Ta'ala, diberkati dan juga dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meneruskan amal ibadat kalian dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.